yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang akan bersama kita untuk tadabbur surah Al-Baqarah ayat 95. Mula Ustaz 55 ke? 95, ya betul. 95 dan seterusnya, insyaAllah. Yang berusaha Puan Rosniyati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat pencinta kalamullah yang telah pun mengimarahkan kuliah Maghrib Gema Nur Iman pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dilimpahi kasih sayang kepada kita insya-Allah dan ditemukan kita dengan bulan Ramadan yang tinggal mungkin sehari dua hari lagi ya, insya-Allah kita akan bersama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sempat sampai ke bulan Ramadan insya-Allah. Jadi sebagai memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Nazri bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmat Allah dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk tadabbur surah Al-Baqarah, iaitu bermula dari ayat 95. Jadi dengan rasa bangga dan sukacita saya serahkan kuliah kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 94 yang kita lalui semalam, Allah cabar orang-orang Yahudi yang perasan bagus dengan satu cabaran berkaitan dengan kehidupan. Berkaitan dengan kehidupan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Kalaulah kamu menyangka bahawa syurga negeri akhirat itu menjadi hak istimewa kamu di sisi hukum Allah, tak boleh dicampuri oleh orang lain, fatamannau mauta, tunggu apa lagi kat dunia, mohonlah kematian. In kuntum sadiqin, kalau benar apa yang kamu rasa itu berasas dan betul. Kemudian Allah bagi tahu kita apa realiti yang terkandung di hati mereka. Apa realitinya? Agak-agak adakah mereka akan minta untuk dimatikan terus? Ialah kalau dah syurga itu terjamin, buat apa lagi tunggu di dunia yang penuh dengan kesengsaraan? Kan? So ayat 95, walain yatamannahu abada, dan mereka tidak akan sekali-kali buat selama-lamanya akan memohon mati. Lan tu sekali-kali tidak, selama-lamanya, tak akan pernah. Yatamannahu abada. Lan dan abada satu gabungan konotasi, sekali-kali tak akan pernah terlintas selama-lamanya. Mereka tidak akan mungkin berdoa mohon kematian kerana mereka paling takut untuk mati.
Kalau berperang pun mereka bukan berada di barisan hadapan. Kerana mereka takut nak mati. Tu ayat apa nama punca ataupun daripada mana ayat takut nak mampus tu daripada perangai Yahudi. Takut nak mati. Mereka memang takut dengan kematian. Tapi kematian akan tetap menjemput dan menjelma. Sebab tu bila berlaku kematian dalam kalangan mereka, dia punya menangis meratap. Menangis dan meratap tu. Wala yatamannauhu abada, mereka sekali-kali takkan minta kematian selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim. Kenapa mereka takut mati, tak nak mohon kematian? Kerana mereka tahu dosa-dosa yang telah mereka buat dengan tangan mereka. Mereka tahu, mereka sendiri menyaksikan tangan-tangan mereka, dia buat sendiri. Mereka tidak akan doa begitu kerana mereka tahu mereka banyak melakukan kesalahan. Bukan dosa tangan mereka sahaja, termasuk juga segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Mereka tahu bahawa mereka tidak banyak amal yang baik dan mereka tahu apa yang mereka buat melebihkan dunia berbanding akhirat. Dan sebab mereka tahu yang amalan yang mereka buat itu tidak selayaknya untuk syurga. Mereka hanya bermain-main. Bermain-main depan manusia yang lain. Dan mereka sendiri tak yakin akan masuk syurga. Sama macam kita. Belum berlaku benda tu, macam-macam kita boleh claim itu dan ini. Tapi tak kala kita diminta bertanggungjawab. Tak kala kita diminta bertanggungjawab, kita sendiri pun akan takut. Kita sendiri pun akan takut kalau kita tiba-tiba mati. Sebab kita tahu, banyak lagi yang kita tak buat. Banyak lagi dosa kita. Belum lagi minta ampun dan bertaubat. Kita tahu level amalan dan ibadah kita banyak mana. Dan kita tahu yang banyak lagi perubahan yang kita tak buat. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu akan sifat-sifat teruk orang-orang yang zalim. Zalim apa zalim? Semalam zalim apa? Tentang aktiviti syirik pada Allah. Wallahu alimun bizzalimin. Sebab mereka biasa melakukan kesyirikan, maka mereka takkan minta kematian sampai bila-bila. Kemudian wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dalam ayat ini ada perkataan yang agak sukar untuk disebut kerana hurufnya hampir sama. Satu huruf ha, dan satu lagi huruf ha. Ha nipis, ha tebal. Bimuzahzihihi minal azab. So untuk melazimi mahir bacaan ni, kena ulang banyak-banyak kali ni. Wa ma huwa bimuzahzihihi, wa ma huwa bimuzahzihihi. Supaya mahir. Ni kan nak masuk Ramadan, so nanti bila lalu ayat ini, banyak orang yang akan stuck di sini. Tu yang kena ulang banyak kali. Thank you. Satu ha dan satu ha. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malun. So apa yang disebut dalam ayat ini? Dan pertama, mereka takut mati. Yang kedua, Allah nyatakan sifat mereka. Takut mati tadi sebab dia tahu diorang zalim, buat salah banyak.
Yang kedua sifat mereka adalah kamu akan dapati mereka adalah manusia paling tamak. Wala tajidannahum ahrasan nas. Allah bagi tahu sifat orang Yahudi ni, mereka ialah manusia yang paling tamak dalam dunia. Tuan-puan pernah dengar pernah dengar Walmart? Walmart. Ni Walmart ni. Walmart ni, owner dia kedai macam kedai Giant, Lotus macam tu lah. Walmart ni dia punya owner dia Yahudi. Owner dia Yahudi. Dan dia punya pekerja, dia bagi gaji paling minimum kepada pekerja dia. Tapi dia mengaut kekayaan tu. Walmart ni. Dan dia punya owner dia antara orang terkaya di dunia. Walmart ni. Punya kaya, dia punya pekerja dia bagi gaji minimum je, sedangkan dia kaya raya. Dan Yahudi ni sangat tamak. Ahrasan nas. Ahrasa dalam bentuk mubalaghah. Kan kita baca kabira kan besar, akbar maha besar, paling besar. Hasana baik, ahsan paling baik. Harasa kedekut, harasa tamak, ahras paling tamak. So dia bukan sekadar pada level tamak, dia sudah pada level haloba. So wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Allah bagi tahu sifat Yahudi, mereka adalah manusia paling tamak dalam kehidupan dunia. Dan mereka memang manusia yang sangat pentingkan keduniaan. Bila berdoa, mereka nak minta panjang umur sepanjang-panjangnya. Dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat kelebihan di dunia. Kalau boleh, mereka nak bulut semua sekali harta dalam dunia ni. Dan kalimah hayatin, dia dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Maksudnya, apa jenis kehidupan di dunia pun. Termasuklah kalau kehidupan itu penuh dengan kehinaan, yang penting boleh terus hidup, dia nak. So ahrasan nasi ala hayatin, apa juga bentuk kehidupan dia nak. Kita tengok syarikat-syarikat gergasi dunia, semuanya Yahudi. Dia nak 13% daripada harta dunia ni. Kekayaan dunia, 90% daripada kekayaan dunia dimiliki oleh 13% manusia. Dan semua tu Yahudi. Baki 10%, hakikat sesama kita. Rakyat marhain. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Allah bagi tahu mereka ni setamak-tamak manusia pada kehidupan. Wa minal ladina asyraku, malah diorang punya ketamakan lebih teruk dari orang-orang musyrik. Lebih teruk daripada musyrikin Mekah yang buat syirik tu.
Mereka duk bermusuhan dengan musyrikin Mekah, bermusuhan dengan orang Arab, berperang dengan orang Arab, musyrikin Mekah. Tapi mereka sebenarnya lebih teruk. Kenapa? Kerana orang musyrik pun masih mengharap supaya mereka mati dalam peperangan yang boleh naikkan nama mereka. Agar nama mereka disebut-sebut. Maksudnya orang musyrik ni, mereka masih ada dignity. Sanggup mati mempertahankan sesuatu. Sementara orang musyrikin Mekah, dia tak percaya pada kehidupan selepas mati. So, mereka tak takut mati. Tapi dalam masa yang sama, orang Yahudi yang sepatutnya tahu tentang hari kebangkitan, tahu tentang hari pembalasan, beriman dengan semua itu, jadi mereka lebih tahu. Maka mereka takut mati dan lebih teruk. Lebih teruk daripada musyrikin Mekah. Dan mereka menjadi lebih teruk dari musyrikin Mekah kalau tidak mengharapkan sesuatu pada hari akhirat. Dan satu lagi pendapat kata, kemungkinan mereka ni takut mati sebab mereka takut pada akhirat. Sebab tu mereka berharap supaya hidup lebih lama dan lebih lama dan lebih lama untuk melambatkan masuk neraka. Berbanding orang musyrik, Yahudi sangat takut nak berperang kerana mereka takut mati. Sebab tu dia jadi mastermind kat belakang je. Dia sendiri tak berperang. Dia sendiri tak berperang. Perang dengan Mesir dulu yang dia berjaya kalahkan Mesir. Berjaya kalahkan Mesir dengan tipu helah. Dengan tipu helah. Mesir dia mengebom pasir yang ditumpuk oleh Yahudi. Diorang kan bijak. So peluru berpandu tentera Mesir waktu tu duk mengebom benteng pasir yang dibuat oleh Yahudi. Kenapa peluru berpandu tu bom ke situ? Dia pasang detektor. Sebab peluru berpandu ni dia hanya detect tempat yang ada haba. Haba lebih panas berbanding tempat lain. Sebab tu kalau peluru berpandu yang target kapal terbang ni, dia akan serang dari belakang. Sebab kapal terbang, tempat yang paling banyak haba ialah enjin dia yang boleh detect dari belakang. Dia kejar haba tu. So Yahudi dengan kepintarannya ngapusi orang Mesir. Kalah Mesir. Sedangkan diorang takut mati. Pengecut. Sering lari dari peperangan. Dia gunakan Aus dan Khazraj untuk berhadapan dengan Quraisy Mekah. Aus dan Khazraj digunakan untuk berperang sesama sendiri. Dia bekalkan senjata. Dia bekalkan senjata. Tuan-tuan kalau baca sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, semua tu berlaku kerana bekalan senjata yang melebih daripada permintaan. Lalu untuk merancakkan penjualan besi dan senjata, di-create-lah peperangan. Sama macam selepas Pearl Harbor. Mereka kalah. Diserang oleh Jepun. Lalu sebagai tindak balas, dibom Hiroshima dan Nagasaki. Kan? Dasar pengecut. Guna bom atom. Yang ditegah dan dilarang oleh PBB waktu tu. Tetap tak nak ikut.
Dan mereka tak pernah pun dihadapkan ke mahkamah jenayah perang sebab dilobi oleh Yahudi. Tinggallah Jepun terkapai-kapai orang Asia. Tak siapa pun nak tolong. Dah dia menjajah orang lain. Kalau dia tak jajah tanah Melayu, tak jajah Cina. Kan? Dah tentu orang nak tolong dia. Tapi sebab dia yang mula menjajah dulu. Itu sedikit sebanyak tentang sejarah masa silam. So mereka lebih teruk daripada musyrik. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Setiap orang dari mereka amat ketagih dan berkeinginan kalau diberikan umur 1000 tahun. Ya waddu ahaduhum, setiap seorang dari mereka sangat berharap law yu'ammaru, kalaulah umur mereka alfasanah 1000 tahun. Mereka sangat berharap. Bukan itu doa yang kita minta. Moga panjang umur. Why minta panjang umur? Minta berkat sudahlah. Moga cukup umur yang berbaki ni, diberi keberkatan umurnya, bukan panjang umur. Kita tetap juga tanpa sedar minta seperti mana orang Yahudi diminta panjang umur 1000 tahun. Walau 1000 tahun lagi. Why? Kenapa nak panjang umur? Kalau ibadah kita tak bertambah. Kan? Apa guna umur yang panjang kalau Quran pun tak faham-faham? Tak gitu. Gitulah. Kan mereka berharap sangat supaya dapat hidup lebih lama. Sebab mereka lebih selesa dengan dunia yang indah bagi mereka. Begitulah puak-puak ni. Memang hendak hidup lama. Sebab dah jatuh cinta, sayang dengan dunia. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Dan tidaklah umur yang panjang itu boleh melepaskan mereka dari azab siksa, walaupun Allah panjangkan umur mereka berkali ganda. Muzahzih, lepas. Muzahzih itu lepas. So tidaklah dengan umur panjang itu azab boleh terlepas. So kalau doa mereka supaya umur mereka panjang dimakbulkan pun oleh Allah, ia tidak akan melepaskan mereka dari azab Allah. Tak ada sebarang kebaikan pun kalau umur mereka panjang beribu-ribu tahun. Malah itu akan menjadi beban kerana mereka akan tetap gunakan masa itu untuk menambah keburukan, buat keburukan dan kezaliman, menambah dosa yang sedia ada. Dan kalaupun terjadi, ia tidak akan bawa sebarang manfaat untuk mereka. Jadi lebih buruk. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah lihat. Allah tahu apa yang mereka buat. Allah tetap perhatikan. Dan Allah tetap akan balas apa yang mereka buat. Jangan sangka mereka akan terlepas. Yang menjadikan kita susah nak lupakan dunia ni adalah kerana kita sudah sangat sayang. Kita sudah terpesona dengan keindahan dunia. Kita sudah tertipu dengan dunia. Padahal semua kita ni akan meninggal, akan mati. Semua orang akan mati. Maka kalau kita dah tahu kita mati, pujuklah hati, jangan terpaut sangat. Pujuklah hati. Ingatlah ya, tempat tinggal yang sebenar bukan di sini, di syurga. Itu tempat tinggal sebenar. Kat situlah tumpuan perlu dibuat. Maka orang Islam, kita perlu siapkan diri untuk sampai ke situ. Gitu. Tapi tak. Bermati-matian, konsert Blackpink kena pergi. Kalau tak, apa guna hidup di dunia? Janganlah macam tu. Dan kita rasa seronok.
kita rasa seronok melihat kawan-kawan kita yang dahulunya begitu dan begini, sekarang kembali ke masjid dan surau. Terutamanya Ramadan ni nanti, kita rasa seronok kembalinya manusia ke masjid dan surau. Kembali menatap Quran walaupun dalam keadaan apa? Merangkak-rangkak, walaupun kadang-kadang tak banyak sikit dia baca, kita tumpang seronok. Satu Ramadan dibina dengan sedemikian rupa, dihilangkan halangan-halangan, penghasut-penghasut tegar ni, syaitan-syaitan, supaya ramai manusia kembali ingat akhirat. Sebab tu kita pergi galakkan, jomlah baca Quran, jom faham Quran, jom kembali kepada Quran. Sebab bila kita rajin membacanya, kita akan paling tidak, kita akan lalui ayat-ayat tentang akhirat, menyebut tentang neraka dan syurga. Yang perkataan-perkataan macam tu kita tak jumpa. Kita tak jumpa dalam meeting-meeting harian. Tak dalam mesyuarat jabatan, tak jumpa perkataan syurga neraka. Tak sebut pahala dosa, tak sebut. Kan? Yang kita sebut, macam mana kita punya program hujung minggu ni. Jom fit, jom heboh. Itu yang kita bincangkan. Ada pertimbangan dosa pahala waktu buat program tu? Tak ada. Kan? Nak buat pelan tindakan desa. Macam mana nak bangunkan, nak empower orang-orang dekat desa ni. Buat program 3 hari 2 malam. Dekat Putrajaya. Waktu nak isi slot, ada pertimbangan dosa, pahala, neraka, syurga? Tak ada. Yang penting berapa banyak duit boleh dihabiskan. 2 juta, 3 juta. Malah asalnya, umur pencen 55, naik 60. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dia orang nak kalau boleh umur pencen, tak payah pencen selama-lamanya. Sebab dia rasa dia paling layak duduk kat situ. Sudahlah. Hakim pencen umur 60. Dia kata umur 60 okey lagi. Yelah orang yang kat bawah ni, yang kat belakang ni, stuck nak naik pangkat sebab orang-orang tua tak nak pencen. Sudahlah. Apa pembaharuan yang dia buat dalam negara pun? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Malah kalau dalam surah Hadid, kan kita dah lalui surah Hadid ke belum? Ke bukan grup ni? Oh, grup lain. Melalui surah Hadid, Allah sebut tentang makin lama mereka, makin panjang umur mereka, makin keras hati dia. Walhal mereka ini adalah orang-orang yang diberi kitab. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi kitab. Hui, dahsyat. Makin panjang umur, makin keras hati. Na'udzubillah. So, daripada ayat-ayat macam tu, kadang kita memikirkan, biar umur aku berkat walau pendek. Kan, biar umur aku berkat walau pendek. Tak panjang umur pun tak apa, yang penting ibadah aku Allah terima. Kan, kita berharap umur kita sampai bila? 80, 90 tahun. Dan kita sedang melihat orang yang umur 80, 90 tahun. Ada yang dah nyanyuk, ada yang begitu tua, nak berjalan pun tak larat. Terpaksa pula ada orang monitor 24 jam. Saya kalau boleh, saya tak nak susahkan orang lain. Biarlah umur pendek pun. Yang penting Allah terima amal ibadah kita. Yang penting mati itu dalam keadaan bersedia dan sudah bertaubat.
Mati dalam keadaan husnul khatimah. Biar mati muda pun. Kan? Tentang umur ni, Yahudi mengungguli. Okay. Next, ayat 97. Ayat 97 ni, dia topik baru. Topik baru. Allah nak ceritakan tentang ada perkara yang menghalang selain daripada diorang rasa diorang bagus, diorang tak suka orang Arab. Ada lagi beberapa perkara yang menghalang Yahudi, bentuk-bentuk kesamaran yang ada pada Yahudi yang menghalang mereka mendekati ajaran dan arahan Quran. Dan kalau hilang kesamaran itu, mungkin mereka boleh masuk Islam. Ada lagi beberapa bentuk awan, asap yang mengaburi cara mereka memandang sehingga mereka tolak Al-Quran. Dan kalau asap tu hilang, mungkin, bukan nak kata pasti masuk Islam, mungkin dia akan masuk Islam. So yang pertama, Allah ceritakan apa yang puak Yahudi terkilan tentang Islam ni. Ada benda yang dia terkilan. Ada 3 perkara syubhat yang bakal disebutkan. Pertama, mereka kenal malaikat tetapi mereka suka Mikael je. Mereka kenal malaikat tapi yang mereka suka malaikat Mikael je. Dan mereka benci Jibril alaihi salam. Sebab Jibril bagi mereka adalah malaikat yang membawa balak. Kenapa macam tu? Bagi mereka Jibril ni malaikat yang bawa balak. Why? Kan diorang diberi Taurat. Tapi yang diorang ikut Talmud. Diorang diberi Taurat. Tapi yang mereka follow Talmud. Talmud ni apa? Translation kepada Taurat. Diorang tak tahu nak baca Taurat. Yang diorang baca ialah Talmud. Talmud ni apa? Kitab-kitab tulisan ulama mereka tentang Taurat. So dalam Talmud diceritakan tentang Jibril ni lah malaikat yang bawa balak. Yang bawa azab. Jibril lah yang execute. Kalau kaum Ad kena azab, Jibril lah orangnya. Kalau kaum Lut kena azab tu, Jibril lah yang datang. Kan Jibril datang dengan berjumpa dengan Nabi Ibrahim, bagi tahu berita gembira. Dan kemudian nak pergi ke kaum Lut, berjidal dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata bagi lagi masa kepada Lut. Yang kita kenal Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu. Dia berhubung dengan para nabi dan rasul. Tapi sisi lain Jibril juga yang bertanggungjawab untuk mendatangkan execute balak bencana kepada kaum-kaum ni. Sebab dia adalah qawi, dia malaikat paling kuat. Allah beri kekuatan pada dia. Kenapa dia paling kuat? Dia nak bawa wahyu kot. Dia nak bawa wahyu. So bila dia bawa benda yang penting, besar, grand, wahyu untuk sampai kepada Nabi, apa anda ingat sewaktu sepanjang perjalanan daripada langit sampai ke dada Nabi tu tak ada halangan-halangan kan? Iblis tak tunggu kat tengah jalan kan? Syaitan-syaitan tak mengganggu ke? Itu fairy tale nama dia. Syaitan mengganggu, mengacau. Nak tahu apa wahyu, nak ubah. So Jibril adalah malaikat paling kuat.
Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in samma amin. Surah mana tu? Tu dalam juzuk Amma tu. Tu level Jibril, dan mereka kenal Jibril begitu. Sebab tu mereka tolak segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi dapat dari Jibril. Dan mereka kata Jibril musuh mereka. Kan? Benda macam tu boleh. Tak faham. Jadi bila Nabi datang, mereka tanya, siapa yang bawa wahyu pada Nabi? Jibril. Oh, tak. Okey, kerana Jibril yang bawa, kami tolak. Dan memang ada orang Yahudi dan Kristian yang tak suka pada Jibril. Yang mereka suka hanya Mikail. Satu, mereka buat filem. Dalam filem-filem mereka, ada peperangan antara Michael dan Gabriel. Ada bentuk peperangan antara Michael dan Gabriel. Malah anak-anak mereka jarang-jarang diberi nama Gabriel. Yang banyak apa? Michael, Mikail. Dan jom kita lihat ayat 97, bagaimana kebencian mereka terhadap Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah, kata begini pada mereka, wahai Muhammad, dan siapa yang memusuhi Jibril? Membenci mana-mana malaikat adalah kesalahan yang amat besar. Kita tidak layak dan tak boleh memusuhi mana-mana malaikat. Dan memang menjadi sia-sia kalau kita benci para malaikat. Namun itu yang ada cara berfikir orang Yahudi. Kan, antara sebab lain yang mereka marah pada Jibril adalah bagi mereka wahyu sepatutnya hanya sampai kepada Nabi dalam kalangan Bani Israel sahaja. Orang lain tak layak, lebih-lebih lagi orang Arab. Dan mereka tahu bahawa yang menurunkan wahyu ialah Jibril. Jadi mereka kata Jibril salah bagi wahyu. Patutnya bagi orang lain, tapi Jibril dah bagi pada Nabi SAW dari bangsa Arab. Dan pendapat ini sama dengan orang Syiah. Kenapa sama? Syaitan yang menghasut sama, syaitan yang datangkan idea itu sama. Syaitan yang sama menghasut Yahudi, syaitan yang sama menghasut Syiah. So dia dah tak ada idea lain, dia bawa idea yang sama. Jadi cycle idea yang sama. Problemnya manusia yang tak melihat kesamaan tu, lalu dia percaya dengan idea tu. Syiah kata apa? Jibril salah bagi wahyu, patutnya bagi wahyu pada Ali. Tapi Jibril telah tersilap bagi pada Nabi. Ini kerana semasa mencari-cari Ali, waktu beliau sedang tidur di rumah, Jibril telah terberi wahyu pada Nabi yang juga sedang tidur di rumah yang sama. Bila masa pula Nabi tidur di rumah yang sama dengan Ali dan waktu tu dapat wahyu. Kan wahyu pertama dekat Gua Hira. Bila masa pula Nabi bawa Ali pergi Gua Hira. Syiah bila tak ada modal, guna idea syaitan yang sama, maka dia suka reka-reka cipta. Tujuan asasnya apa? Tak nak terima. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Sungguh Allah turunkan Quran ke atas hatimu dengan izin Allah. Allah kata siapa yang bermusuhan dengan Jibril,
Sungguh yang turunkan Quran atas hatimu ialah dengan izin Allah. Maksudnya hanya dengan izin Allah Quran tu boleh masuk ke dalam hati siapa yang dia nak. Hanya dengan izin Allah Quran tu boleh masuk ke dalam hati Nabi melalui perantaraan Jibril. Bukannya atas kuasa Jibril pandai-pandai pilih siapa yang patut dapat wahyu. Tak, itu bukan keputusan Jibril, tetapi dari Allah sendiri. Hanya dengan izin Allah, Quran tu sampai pada Nabi. Macam sekarang ni tuan-puan, kan kita sedang dengar Quran dibacakan, dengar Quran sedang diterangkan. Yang boleh melekat apa yang diajar tu dekat hati, dekat fikiran, dekat akal kita terngiang-ngiang adalah kerana Allah izinkan. Bukan sebab Ustaz Nazri. Saya ulang je. Saya sebut je. Yang tuan-tuan boleh faham, Allah yang bagi. Semua dengan izin Allah. Tak tahu kalau nak puji, puji Allah. Mudahkan kefahaman. Mudah belajarnya. Kalau nak mohon, mohon pada Allah. Saya tak ada apa-apa. Kita perlu berdoa, minta supaya Allah beri kefahaman. Jika tidak, kita hanya dapat dengar tapi tak faham apa-apa pun. Kan, berapa ramai orang yang dah pergi masuk kelas, masuk universiti, tapi akhirnya bila keluar tak faham apa pun. Atau lebih teruk, dia salah faham pula yang disampaikan oleh guru dia. Banyak. So, orang Yahudi bila mereka dengar Nabi dapat wahyu dari Jibril, mereka kata, Jibril yang tu ke? Yang sampaikan wahyu pada Nabi kamu? Oh, kami ada banyak masalah dengan Jibril yang tu. Kenapa? Kenapa dia buat macam tu? Mereka buat macam tu. Kira kalau disebut macam tu, maka mereka seolah-olah dapat menjatuhkan kredibiliti Jibril. Bila dia kata macam tu, seolah-olah kredibiliti Jibril jatuh. Seorang tak percaya. Dan mereka juga tahu Jibril yang turunkan balak pada umat-umat terdahulu. Maka mereka kata Jibril, malaikat yang jahat. So, mereka kata kalau Mikail yang bawa wahyu tu, diorang akan terima. Sebab mereka suka Mikail. Mikail dia bekerja apa? Kan Mikail bawa hujan, bawa rahmat, bawa rezeki. Tapi sebenarnya itu semua alasan. Alasan mereka untuk menolak kebenaran. Untuk menolak kebenaran. Dan tidak hanya begitu tuan-puan. Dalam Talmud juga, dalam Talmud, mereka ada sebut tentang kisah bagaimana malaikat-malaikat ini digambarkan sebagai anak-anak Tuhan yang berlawan sesama mereka untuk dapatkan kuasa. So kalau begitulah ada dalam Talmud, maka kita boleh mengagak bahawa cara mereka faham tentang malaikat bukanlah pemahaman yang benar. Bayangkan daripada Taurat ditransfer ke Talmud, ilmu agama, ilmu tentang perkara gaib ni dah ditukar sampai ke tahap malaikat ada nafsu untuk dapat kuasa. Padahal yang kita kenal malaikat ni, dia hanya menurut perintah Allah. So dalam ayat ni Allah bagi tahu, Allah suruh Nabi jawab bahawa Quran itu walaupun dibawa oleh Jibril, tapi dia turun dengan izin Allah. Dan dia bukan turun bawa sendiri dan pilih siapa yang dia nak bagi. Musaddiqan lima baina yadayhi,
yang membenarkan kitab yang ada di hadapan mereka, wahuda, dan kitab itu juga beri pimpinan, wa busyra lil mu'minin, dan berita gembira kepada orang beriman. So, siapa yang ikut ajaran yang disampaikan oleh Quran, dia akan dapat benda-benda ni. Musaddiqan lima baina yadayhi, mengukuhkan apa yang ada pada kita. Kita sudah ada iman, baca Quran tu mengukuhkan lagi iman kita, wahuda, dan kita akan dipandu, dipimpin, wa busyra lil mu'minin, berita gembira kepada orang beriman. Berita gembira kepada orang beriman. Wow, dahsyat. Satu, kita perlu hargai apa yang kita ada. Perlu hargai apa yang kita ada. Okay, next. Next, kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Dan kali ini Allah tadi permusuhan mereka hanya pada Jibril. Kali ini Allah samakan malaikat-malaikat tu. Allah kata, siapa yang memusuhi Allah? Siapa yang memusuhi Allah? Ya, engkau bermusuhan dengan Jibril sama dengan kau bermusuhan dengan Allah. Kan sebelum ni kita dah diberitahu golongan Yahudi bermusuh dengan Jibril. Tapi dalam ayat ni Allah nak bagi isyarat, siapa yang bermusuh dengan malaikat dia, sebenarnya orang itu sedang menjadikan Allah sebagai musuh. Dan siapa yang berjaya menang kalau dia menjadi musuh kepada Allah? Wa malaikatihi, dan segala seluruh malaikatnya. Bayangkan, tidak suka kepada satu malaikat Jibril, dikatakan mereka memusuhi semua malaikat. Kalau sakiti seseorang, bermakna dia juga menyakiti semua sahabat dan saudaranya. Allah sedang gambarkan, kalau engkau memusuhi satu malaikat, engkau sedang memusuhi semua malaikat. Allah sedang bawa idea orang beriman. Kalau satu orang beriman disakiti, dia sebenarnya sedang menyakiti semua orang beriman. Gitu. Nanti di hujung saya bawakan ada malaikat yang kita perlu berkenalan. Malaikat pemikul arash. Selain daripada 10 malaikat, kan nama-nama ni tu kan. Kita nak beriman dengan malaikat, kena benar kenal malaikat. Kalau tak, kita tak hargai malaikat ni. So, wa rusulihi, dan segala rasul-rasulnya, malaikat itu juga rasul, utusan Allah. Allah utus Jibril. Malaikat tu rasul. Wa Jibril, lebih-lebih lagi Jibril. Wa Mikala, dan malaikat Mikail. Diorang kata diorang suka Mikail. Disebut-sebut dalam kitab mereka kononnya. Tapi dalam ayat ini Allah bagi tahu kalau tidak sukakan Jibril, bermaksud dia juga memusuhi Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Asalnya yang bercakap ni orang Yahudi, orang beriman, kerana dia memusuhi malaikat. Allah terus tukar panggilan orang beriman kepada kafir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah bermusuh kepada orang kafir. Allah musuh bagi orang kafir. Allah sebut perkataan kafir di sini. Maksudnya siapa yang marahkan, walaupun satu saja malaikat, maka orang itu sudah dikira menjadi kafir. Dan ayat sebelum ni mereka kata mereka beriman kan? Tapi di sini Allah bagi tahu tak. Mereka bukan saja tidak beriman, tapi Allah sudah menjadikan mereka sebagai musuh. Sebelum tu dia kata dia beriman. Tapi tu segi ayat 98 Allah kata tak. Kau tidak beriman.
kau jadi musuh kepada aku. Hoi. Fui, dahsyat. So tuan-puan, ayat tentang malaikat. Kita pergi tengok sekejap ke surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir ni kita nak berkenalan dengan satu jenis malaikat. Siapa malaikat ni? Alladzina yahmiluna al-arsh. Malaikat ni buat apa? Dia pikul arash. Ada dalam kita punya apa nama? Buku teks tentang malaikat pemikul arash. Tak ada kan? Tak tahu namanya kan? Sama, saya pun tak tahu namanya. Tapi Allah kata dia yang memikul arash. Dia bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan malaikat maut, bukan Munkar Nakir, bukan Rakib Atid, bukan. Dia malaikat pemikul arash. Kenal? Tak kenal. Siapa nama dia? Tak tahu. Dengan kata lain, dia entah siapa-siapa malaikat tapi dia pikul arash. Kita tak tahu nama dia. Dan sepanjang kita baca lagu-lagu nak puji malaikat tu, kita tak sebut pun nama dia. Tapi cuba tengok apa dia buat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan yang berada di sekelilingnya. Oh, dia bukan satu malaikat saja, ada malaikat-malaikat yang berada dekat keliling dia. Arash Allah sedang dipikul oleh 4 malaikat. 4 malaikat. Sekarang, tak kala nanti selepas tiupan sangkakala kedua, malaikat yang memikul arash bertambah sekali ganda menjadi 8 malaikat. Kenapa? Dahsyatnya murka Allah. 8 malaikat akan memikul arash. Sekarang 4. So, malaikat yang memikul arash dan yang berada dekat keliling dia. Arash ini, dia macam Kaabah. Dia akan dikitar oleh malaikat. Ada malaikat yang tawaf. So, apa tugas malaikat tu selain daripada pikul arash? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dia sentiasa bertasbih, memuji Allah. Membesar-besarkan, sentiasa bersegera, bertasbih dengan ungkapan hamdalah, alhamdulillah, bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bihi. Dia bukan sekadar bertasbih dengan ungkapan alhamdulillah. Wa yu'minuna bihi, dan dia beriman dengannya. Malaikat penjaga arash yang memikul arash beriman kepada Allah. Percaya pada Allah. Dan apa lagi dia buat? Tadi dia angkat arash, dipikul arash, bertasbih, bertahmid dan beriman. Kemudian wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka sentiasa yastaghfirun, sentiasa, fi'il mudhari' continuous. Sentiasa mohon ampun lilladzina amanu, kepada orang beriman. Mereka sentiasa mohon ampun bagi pihak orang-orang yang beriman. Siapa beriman? Kita. Malaikat-malaikat ni sentiasa mohon ampun bagi pihak kita. Tuan-puan, kita tak kenal pun malaikat ni. Tak pernah pun sebut nama dia. Tak pernah ambil tahu. Tapi dia berempat sentiasa mohon ampun bagi pihak kita. Orang beriman. Dan tadi kita baca tentang orang Yahudi tak suka malaikat. Sekarang kita baca tentang ada malaikat yang sentiasa minta ampun bagi pihak kita. Kita langsung tak pernah kenal. Lepas tu kita kata Yahudi teruk. Oh, tuan-tuan. Malam ni baru tahu kan, ada malaikat jenis macam ni.
Yang sentiasa mohon ampun bagi pihak orang beriman, bagi pihak kita. Mereka sentiasa merayu-rayu. Apa rayuannya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Lapangkanlah. No. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Yang rahmat dan ilmumu melangit luasnya. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu sangat luas. Rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat meliputi. Faghfir, ampunkanlah. Ampunkanlah. Lilladzina tabu. Orang-orang yang bertaubat. Ini dia sentiasa minta. Dia sentiasa minta dan dia minta pada siapa? Faghfir, ampunkanlah. Lilladzina tabu, bagi mereka-mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, yang sentiasa berusaha. Wattaba'u ada sabdu dekat ta tu, maksud dia ada usaha. Dia bersungguh-sungguh, sentiasa berusaha. Wattaba'u sabilak, sentiasa berusaha mengikuti jalan-jalanmu. Menurut jalan-jalanmu. Waqihim azabal jahim, dan pelihara mereka, lindungi mereka, jaga mereka dari azab neraka. Kita buat satu benda, kita buat dua benda. Tabu wattaba'u sabil. Tabu wattaba'u sabil. Mana-mana jalan menuju Tuhan. Dia minta faghfir, ampunkan mereka dan jaga mereka dari azab api neraka. Dan ini bukan malaikat sembarangan yang pikul arash. Pikul arash ni, malaikat ni sangat hampir dengan Allah. Bayangkan Allah sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang sedang buat permohonan rayuan untuk ampunkan kita. Tak tahu apa nama malaikat tu. Allah tak pernah bagi tahu. So dia minta ampun bagi pihak kita dengan syarat kita bertaubat, tabu wattaba'u sabil. Sabili rabbik. Dan ikut jalan Tuhanmu. Itu dia permohonan. Adakah itu? Belum habis. Cuba tengok ayat 8. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini permohonan dia lagi. Wadkhilhum jannati adnin. Masukkan mereka ke dalam syurga yang jadi tumpuan. Adnin, syurga tumpuan. Masukkan mereka ke dalam syurga tumpuan. Allati wa'attahum, yang telah dijanjikan buat mereka. Masukkan mereka dalam syurga yang telah dijanjikan pada mereka. Waman, dan bukan hanya masukkan mereka, waman salaha, dan siapa-siapa saja yang soleh. Siapa-siapa saja yang baik. Siapa-siapa saja yang layak. Waman salaha min abaihim. Siapa-siapa saja yang layak dalam kalangan mak bapak mereka. Keturunan ke atas, mak bapak, atuk nenek, moyang, piut semua tu. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Tak kira isteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kahwin cerai. Kadang ada 9 isteri, kahwin cerai. Wa zurriyatihim, dan anak-anak keturunan mereka, cucu, cicit, piut semua. Innaka antal azizul hakim. Tuan-puan, kita seorang minta taubat.
Kita seorang minta taubat, tapi kesan taubat kita dapat pada mak bapak kita, atuk nenek kita, pasangan kita, anak-anak kita. Tuan-puan, mana nak dapat malaikat yang sentiasa doakan kita pagi, petang, siang, malam, mohon pada Allah, dan hanya kerana kita bertaubat. Dan doa itu belum habis. Doa itu belum habis. Waqihimus sayyi'at. Kalau tadi doa dia hanya tertumpu pada nanti selepas mati, selepas dimasukkan ke dalam syurga ini, ya Allah, innaka antal azizul hakim, engkau maha berkuasa dan bijaksana. Waqihimus sayyi'at, pelihara mereka daripada terjerumus ke dalam sebarang kejahatan. Kalau dia buat jahat, jangan sampai kejahatan itu backfire pada mereka. Pelihara mereka, ya Allah. Pelihara mereka, ya Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idin faqad rahimtah. Siapa yang dijaga daripada sebarang kejahatan, siapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena sebarang balasan kejahatan, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat padanya. Wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan, keuntungan yang besar. Berapa ayat? 7, 8, 9. Surah apa? Surah Ghafir, surah keampunan. Satu orang kita buat, kita bertaubat, impak dia ke atas dan ke bawah. Ke atas, ke bawah, keliling kita, pasangan kita. Ada malaikat yang Allah cipta untuk pikul arash dan cipta untuk sentiasa mohon keampunan bagi pihak kita. Dan sebelum ni kita kata kita beriman dengan malaikat. Tuan-tuan. Bila sebut beriman dengan malaikat, kenalilah malaikat. Bacalah Quran. Kenalilah malaikat yang menulis wahyu, Rakib dan Atid, yang bawa rahmat, macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dulu 95 minit. Dan dipercayai tuan-puan akan ada kelas lagi selepas ini. So saya tak nak berlama-lama. Dan kita berhenti dulu pada ayat yang ke 98 Suratul Baqarah. Next kita akan masuk ke 99. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Ya, dia nak buka soalan ke? Satu atau dua soalan? Boleh? Kalau ada soalan sila ni. Oh, ada soalan tu. Kenapa malaikat 4 ni tak ada dalam list malaikat yang kita belajar? Sebab biasanya kita nak belajar malaikat-malaikat yang ada nama je. Yang ini ni tak ada. Tak ada nama. So, dia tergolong dalam malaikat. Ada banyak lagi jenis malaikat-malaikat yang disebut dalam hadis. Hadis Nabi SAW yang mengelilingi Baitul Ma'mur, ya, setiap hari masuk 70,000 dan tak keluar sampai hari kiamat. So, banyak jenis-jenis malaikat ni. Kan malaikat yang hafazah, ada 20 malaikat yang sering menjaga kita, menjaga dan memelihara kita daripada sebarang bahaya. Kerana Allah tu muhaimin, Allah menjaga dan mengiringi mereka, mengiringi kita ke mana pun kita berada, selagi mana kita masih kekal dalam keadaan berwuduk. Dan ada malaikat yang khusus. Malaikat yang khusus sampaikan pada Nabi
siapa yang bersalawat pada baginda. Ada malaikat khusus yang sampaikan pada Nabi nama orang yang sebut salawat pada baginda. Katalah kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh Nasri, ucap salawat pada engkau ya Rasulullah. Ada malaikat yang khusus bagi tahu pada Nabi. Wow. Sebab tu Nabi kenal. Oh Nasri, oh Nasri, oh Nasri. Dahsyat tuan-tuan. Beriman dengan malaikat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Wan Aisyah silakan. Apa ni, malaikat yang mendoakan kita tu hanya apabila kepada hamba-hamba yang bertaubat saja Ustaz. Dan ada Ya, betul. yang mencerca kita ataupun melaknat kita. Untuk konteks surah Ghafir yang bertaubat. Yang mencerca dan melaknat kita, tu ada malaikat lain pula. Itu ada malaikat lain pula. Yang itu pula berganti. Kalau kita balas balik, diganti dengan syaitan. Diganti dengan syaitan. Tapi sepanjang orang mencerca dan menghina kita, dan kita kekal bersabar, ada malaikat yang akan membalas cercaan orang tu. Gitu. Dan apa nama, ada cerita tentang Israiliyat, tentang berapa besar malaikat penjaga aras ni. Saya lupa, Israiliyat kan ada hadis Nabi. Digambarkan besarnya malaikat ini. Kalau kita nak berjalan daripada cuping telinga ke bahu, malaikat penjaga aras ni yang memikul aras, kalau kita nak berjalan daripada cuping ke bahu dia, makan masa 70,000 tahun menaiki kuda paling laju. Dari cuping ke bahu, 70,000 tahun. Itu tak tahu berapa besar. Sebab tu mungkin dia punya doa tu adalah Rabbana wasi'ta rahmatan wa ilma min kulli syai'. Ya Allah, dengan luasnya rahmat dan pengetahuanmu yang meliputi segala sesuatu. Sebab dia besar. Dia besar. Apakah dengan doa dia tu Ustaz, diangkat oleh Allah? Dan Macam mana? Malaikat itu Allah juga mencela kita. Iya, betul. Malaikat tu, maksudnya dia tahu apa yang berlaku dekat dunia dan dia mohon pada Allah untuk beri keampunan pada orang yang bertaubat dan rezekikan mereka dengan apa yang didoakan tu. Malaikat dia ramai gila. Kita pun tak tahu exact jumlah malaikat ni. Tapi dia patuh. Yang hebatnya dia ni patuh. Tanpa nafsu, ikut je perintah Allah. Yalah, kalau diikutkan, dia bertugas pikul arash. Dan ayat tersebut, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dia sentiasa bertasbih pada Allah. Kan tasbih ni satu benda dia nak menyebut. Tapi tak kala kita bertaubat, dia boleh tukar daripada dia nak sebut perkataan tasbih kepada mendoakan kita. Seolah-olah mendoakan kita lebih utama, lebih penting berbanding dia nak membesarkan Allah. Kan? Wow, dahsyat. Dahsyat. Dah 9.12, korang tak ada kelas ke lepas ni? Okey, ada Ustaz. Kita berhenti sini dululah. Nak tanya soalan Tok Dad Doko sikit. Ni dah pukul
9.12 kita ada kelas 9.15 bersama dengan Okey, Ustaz tak apalah. dengan Masya Mega Allah Ustaz. Abdul Naim. Jadi yang lain-lain kita tangguh dululah soalan-soalan yang seterusnya. Jadi alhamdulillah, amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Hadi Mustaqim yang telah pun bersama kita di kuliah maghrib untuk tadabbur surah Al-Baqarah tadi, dan banyak manfaat yang kita dapat daripada perkongsian ilmu daripada tadabbur tersebut. Jadi kita mudah-mudahan kita terus mempersiapkan diri kita terus